يوسوئها للناس بإبطال الخطة السليمة بوسائل قادرة على الوصول للمدعوين وبأساليب تبين وتحول وتأثر تقدم، وبعد ذلك يكون الناس أحرارا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Dakwah ialah menyampaikan Islam, ajaran Allah kepada seluruh manusia, seluruh masyarakat, seluruh umat. Disebut berkaitan dengan dakwah, mesti disampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia pada zaman Nabi masing-masing. Tak ada seorang pun yang mesti terlepas daripada memeluk ajaran Islam. Jadi perlu kepada seorang penggerak, individu yang menggerakkan dakwah supaya dia sampai kepada manusia dan rancangan-rancangan yang teliti dan tersusun. Dakwah perlu bergerak. Dia tidak boleh duduk dalam satu tempat. Tak boleh Nabi duduk rumah, tunggu orang datang rumah untuk tunggu Islam. Tak boleh. Kan Nabi bergerak, Nabi Nuh bergerak, berjumpa satu individu ke satu individu, satu kelompok keluarga, masyarakat, kumpulan buah, supaya Islam itu sampai Islam kepada semua manusia yang ada hidup pada zaman. Islam itu telah disampaikan, jelaskan, diuraikan. Jadi manusia boleh memilih. Siapa yang nak, dia boleh beriman. Siapa yang tak mahu, dia boleh terus dengan kekafiran. Bila kita tengok dalam dakwah Nabi Nuh AS, kita dapati beberapa peristiwa yang telah kita baca itu. Bila Nabi Nuh menyampaikan risalah kepada masyarakat, menjelaskan dengan sejelas-jelas ajaran Allah, dengan tidak menyimpan satu pun daripada ajaran Islam. Walaupun kadang-kadang ajaran itu agak kontroversi ataupun sensitif dalam masyarakat. Prinsip dakwah mesti disampaikan perkara kebenaran. Soal untuk terima tak terima itu diserahkan kepada Allah. Nabi kita SAW, hari yang paling sensitif untuk disebut ketika dakwah Nabi adalah konsep tauhid. Antara sebab masyarakat pada masa itu mensyirikkan Allah. Tuhan berbilang-bilang. Dia Nabi membawa konsep tauhid, bergegur Mekah, bergoncang kesatuan Mekah. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong semenjak daripada kecil. Semua orang mengiktiraf Nabi Muhammad sebagai seorang yang sangat jujur, sehingga disyiharkan baginya sebagai al-amin. Tapi bila seruan yang menggemparkan, yang menggoncang
dengan pribadi Nabi yang dikenali sebagai orang yang tidak pernah berbohong, orang yang sangat hebat, yang tidak pernah dilahirkan sebelum daripada itu. Tapi kerana dia adalah perkara kontroversi yang sensitif, lalu masyarakat Mekah mengambil satu pendirian untuk mendorong ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Kita tengok Nabi Nuh, apa rahsia dia boleh bertahan bersama dengan dakwah dalam tempoh masa yang cukup lama. Ulama sirah menyebut, antara ditulis dalam buku ini, Nuh alaihi salam mu'minun bima yad'u ilaih. Nabi Nuh beriman, yakin dengan apa yang diseru kepada masyarakat, yakin dengan Islam yang diseru kepada masyarakat, yakin dengan apa yang disampaikan kepada masyarakat. Adalah antara sebab Nabi Nuh mampu bertahan sehingga diangkat sebagai Nabi yang ulul azmi yang pertama. Mungkin bisidqi, yakin yang dia ini benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah untuk kaum. Kerana itulah Nabi Nuh boleh bertahan dalam tempoh masa yang cukup lama untuk menyampaikan Islam, bertemu dengan bermacam-macam dugaan, ancaman. Sekarang sebut tribulasi, Arab bagi mihnah ataupun ibtilah di sepanjang jalan dakwah yang ditempuh oleh baginda Rasul dan Nabi Nuh alaihi salam. Buku ini menyebut dua. Pertama, yakin dengan apa yang didakwahkan dan yakin dengan kebenaran ini sebagai seorang Nabi, tidak ragu-ragu. Walaupun ditolak. Di sini kita nak menyebut tentang beberapa strategi, taktik, perancangan yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam untuk memastikan Islam masuk ke dalam lubuk hati kaum yang disayangi. Kita baca buku satu, kita ulang balik. Yang pertama disebut bayan ma bainahu wa bainan nas fi mawaddatin wa qurba. Dizahirkan hubungan kekeluargaan yang sangat dekat antara dia Nabi Nuh sebagai seorang pendakwah, Nabi dan Rasul yang diutuskan untuk umat, dan juga masyarakat yang dianggap ada pun menunjukkan mereka ini bukan orang jauh dekat. Nabi Nuh menggunakan seruan memanggil, memulakan dakwahnya dengan perkataan ya qaum, ya qaum, wahai kaum kesayangan. Nabi Musa pun begitu, Nabi-Nabi lain pun begitu. Kenapa digunakan ya qaum? Kata Syekh Dr. Muhammad Said Dr. bekas Syekhul Azhar sebelum Syekh Ahmad Tayyib, yang mengarang kitab Tafsir Al-Wasit, dia menulis, dia menyebut dalam tafsir lebih kurang maknanya, menafsirkan ya qaumi dalam surah Al-Baqarah. Nabi Musa sebut, "Idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum biittikhadikum al-'ajl fatubu ila barikum." Sampai habis. Ditafsirkan kata ya qaumi, dan inilah ketika Allah berkata, dan inilah ketika Nabi Musa berkata kepada kaum, wahai kaum kesayangan. Syekh Tawi menyebut ya qaumi ini adalah ucapan yang lembut bagi penarik
mereka untuk mendengar kata-kata dan menerima seluruhannya dengan penuh ketaatan. Perkataan ya qaumi, cuma kita tak dapat tangkap seperti orang Arab. Bagi orang Arab dengan menggunakan uslub bahasa seumpama itu, dia sangat menyentuh, menimbulkan perasaan bahawa dia yang Nabi tadi adalah di kalangan mereka, di kalangan kaum, sebahagian daripada kaum dia, bukan orang lain, dan kaum dia, masyarakat dia sebahagian daripada itu, menunjukkan mereka dia satu kerabat dekat. Jadi bila menunjukkan kita ni orang yang dekat, satu rumpun, satu puak, satu keturunan, syaitan tahu menyebut situasi sebegini, dia kata situasi orang yang sebegini, jadi orang yang mempunyai pertalian yang dekat, mawadah, ada kasih sayang, ada kurba, ada pertalian, apa nama ni, kekeluargaan. Tidak mungkin untuk berdusta, berbohong, malah hanya inginkan kebaikan. Keluarga tak mungkin menipu keluarga. Ada juga adik-beradik yang membohong sesama sendiri, tapi masyhur dia tak, umum dia tak ada, sebab ada hubungan kekeluargaan. Itu yang pertama, menggunakan uslub yang menunjukkan tidak ada jarak antara seorang pendakwah dengan masyarakat atau masyarakat Nabi dan juga umat dekat. Jangan ada satu pendakwah yang bersikap eksklusif, tetapi dia mesti ada izzah. Sampai dulu dengan orang tu habis perangai orang dia buat tak boleh juga. Nak tunjukkan dia bersama dengan masyarakat minum kedai kopi menyembah, kamu yang menyembah. Jadi benda itu boleh menjatuhkan muruah. Yang kedua disebut dalam ialah Nabi Nuh ini ayashaduhul waqi'ah, ayashaduhul waqi'ah qawmi wa huwa yad'uhum wa la'ala dhalika ajli fi syar'i wa ad'a lil fahmi wal iqrar. Nabi Nuh ini duduk dalam realiti masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, masyarakat yang diajak kepada Islam. Ini menjadi satu sebagai kelebihan untuk Nabi Nuh, memberikan penjelasan terhadap agama, terhadap Islam, dan boleh memberikan penerangan dengan baik untuk bagi kaum yang faham. Nabi Nuh tahu kaum dia, masyarakat Nabi Nuh ini, aktiviti dia adalah berladang, zarah berladang, dan juga berternak, ternakan. Ini aktiviti ekonomi. Kehidupan dia begitu, berladang, berternak, dan berniaga. Orang yang berladang, berternak, berniaga ini berhajat, perlu kepada hujan untuk bagi minum, minuman untuk diri sendiri dan minuman untuk pendatang ternakan, dan juga memerlukan sungai untuk mengalirkan air ke ladang-ladang. Perlu kepada langit, perlu kepada matahari untuk mendapat bekalan tenaga daripada panas matahari. Berhajatnya kepada bulan, pertukaran siang dan malam ini membantu proses kematangan tumbuh-tumbuhan. Banyaklah dia buat empang. Kalau kita tengok zaman Nabi Nuh duduk dekat gurun, tapi dia boleh buat kolam saliran untuk menampung air bagi memberikan ataupun menyuburkan ladang tanam-tanam. Kalau tuan-tuan
rasa boleh cari buku sejarah umat Islam yang dikarang oleh Profesor Hamka yang menyebut kisah sejarah ini macam mana orang Arab pada zaman itu yang buat macam tasik bandi itu, bukit-bukit itu dikepung, akhirnya menjadi satu tasik buatan manusia. Tapi kita tak boleh duduk di Ulu Berong. Ini duduk di tengah-tengah padang pasir. Nikmat Allah Ta'ala berikan. Dalam keadaan panas supaya itu kering, supaya itu boleh membuat ladang. Ladang bukan kebun, ladang. Kalau kita boleh melompat tinggi ke atas, kalau boleh tengok pulau sana, ladang sawit kita kalau fekra sana, itu dia ladang. Kalau setakat air atau setelah dia dah cukup. Jadi macam mana dia boleh di teknologi yang ada pada masa itu? Lalu Nabi Nuh menggunakan hajat ataupun kebergantungan masyarakat pada masa itu dengan alam, dengan hujan, dengan matahari, dengan langit, dengan bulan, dengan sungai yang mengatakan siapakah yang menjadikan, yang menurunkan hujan, siapakah yang mengalirkan sungai, siapakah yang menerbitkan matahari. Adakah Tuhan kamu? Kalau dia berkata Tuhan yang disembah itulah yang menjadikan matahari, hati tak akan dapat kepuasan. Sebab apa? Sebab berharga patung itu. Lepas dia menjadi, baru patung itu jadi. Penyembah duluan dia sebelum dia disembah. Sebab patung itu dibuat dengan tangan penyembah sendiri. Macam mana kami yang buat patung ini? Patung ini buat pegang sedangkan pegang jadi apa? Lalu inilah Nabi Nuh membangkitkan kesedaran dan keyakinan bahawa Tuhan yang sebenar adalah Allah. Ini antara kaedah yang digunakan oleh Nabi. Jadi Nabi Nuh yang pertama kena tahu kehidupan masyarakat, aktiviti harian di masyarakat. Jadi kita tahu aktiviti harian, bercakap kita adalah bercakap benda yang tepat. Bercakap benda yang tepat dalam aktiviti harian. Macam kalau orang kempen pilihan raya datang kepada universiti ini cerita bagai dah majoriti sini ada orang otorita cerita bagai banyak apa ni pagi ayu tak cukup masuk ke kereta belah cerita pasal itu pasal doyan usati cerita benda lain benda yang tepat. Jadi orang yang bercakap orang yang tak tahu ini, ataupun kita bercakap dengan orang yang ada masalah tentang, contohnya orang yang malas solat, kita bercakap tentang zakat. Orang yang tak keluarkan zakat, kita bercakap tentang jihad. Tak kena cerita pada kita seorang pendakwah yang tak tahu apakah benda yang perlu, yang mesti dicakapkan, yang pertama kepada masyarakat pada masa itu, pada ketika dia mengucap. Ini kita boleh ambil pengajaran daripada dakwah Nabi. Yang ketiga adalah al-istimrar fi da'wah wa ilham fi talab al-iman bi darurat ad-da'wah ila Allah Ta'ala. لأن غاية دعوته إيجاد إنسان جديد ينخرط تماما من حياته وضلاله ليتحول إلى عبد رباني ينطوي باطنه على قبس من نور الله وتمتلئ جوارحه بالتقوى والطاعة والاستقامة على منهج الله. Berterusan dakwah. Yang ketiganya berterusan dakwah. Istimrar maksudnya terus menerus berjalan di atas jalan dakwah. Terus menerus tetap di atas jalan dakwah. Apa yang berlaku, apa yang cabaran terus. Artinya kita panggil istiqamah. Istiqamah tetap
tak berganjak dengan jalan Allah. Sebab apa? Sebab matlamat dakwah ini adalah melahirkan manusia yang baru. Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengarang satu buku generasi Islam yang dinantikan ataupun generasi kemenangan yang dinantikan, Jilun Nasri Al-Mansyur, Jilun Nasri Mansyur. Dia menyebut bila ada sahabat dia kawan, tak disebut nama kawan di dalam buku. Dia kata bila kita tengok keadaan Palestin, keadaan orang Islam tak sebagaimana zaman kegemilangan. Dulu Islam berdaulat, Islam memimpin. Sampai sekarang Islam telah dihina. Di Palestin, umat Islam di Palestin dibunuh, disiksa. Macam-macam berlaku. Di negara-negara seperti Iraq, Algeria dan sebagainya, Lebanon, kita tengok, Afghanistan, negara-negara orang Islam digalang oleh orang kafir. Sedangkan dulu dia menyebut sama-sama dulu, sama-sama peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam berdaulat. Orang menghormati Islam. Kenapa benda ini berlaku? Adakah benda ini akan berterusan sampai kiamat? Ataupun Islam akan kembali gemilang? Yusuf Al-Qaradawi menjawab, Islam akan kembali gemilang. Tetapi tugas yang mesti dibuat adalah kita perlu melahirkan pemuda-pemuda yang generasi yang baru, yang beramal dengan Islam. Generasi yang lalai, generasi yang lengket dengan dunia. Diuji dunia sikit, goyang, tinggal sekali-kali. Soluk sikit. Diuji dengan nafsu, goyang sikit. Ingat lahir ke generasi yang baru. Lahir ke generasi yang baru, itu dalam itu beberapa sifat yang panjang sifat. Beriman, yakin, ada ilmu, bergerak dengan berhujah dengan fakta, bukan dengan emosi. Dan generasi inilah yang akan mengembalikan. Jadi dalam kisah Nabi Nuh juga begitu. Yang pertama dia panggil perlu mewujudkan, melahirkan insan jadi manusia yang baru. Tanggalkan dengan sempurna min hayatihi wa qalalihi yatahawwalan lil 'abd wa bani. Sistem kehidupannya seperti buka semua, tanggalkan semua. Buang semua sifat-sifat ataupun amalan hidup mereka sebelum daripada ini. Buka semua. Kalau kita nak ubah orang, kedai-kedai hari ini punya perubahan. Pertama sekali orang akan ubah ni. Orang akan ubah ni. Pakai seluar, pakai jubah, simpan jaga. Itu perubahannya. Dia betul itu perubahan. Tapi bukan perubahan yang tamaman. Kita hanya menukar pakaian daripada pakaian yang dulu kita pakai contoh kepada pakaian yang sekarang. Tapi hati kita masih hati seperti dulu. Akhlak kita macam akhlak sama dengan dulu. Kalau dulu kita bercakap kasar, sekarang pun kita bercakap kasar. Kalau dulu pun kita pemalas, sekarang pun kita pemalas. Kalau dulu pun kita jenis solat ataupun akhlak tak baik, sekarang pun akhlak tidak baik. Hanya menukar pakaian saja. Dengan bertukar dan pakaian kita menganggap kita telah pun jadi baik. Orang itu sebut pergi haji jangan balik dia dapat haji mabrur, jangan jadi haji mabrur. Dulu punya cerita. Tak tahu dah kenapa mabrur di dunia kan. Nak menunjukkan pergi haji balik pakai serban janggut, biasa jadi pakai jubah, tapi perangai mulut, akhlak, adab, amalan masih seperti dulu. Jadi dia belum lagi dapat melahirkan insan menjadi. Dia nak sebut insan menjadi lagi. Ya khaliqu tamaman min hayati wa qadarihi liyatahawwala ila 'abdin rabbani. Dibuang, dibuka, ditanggalkan segala sifat-sifat cara hidup yang dulu
disalin dengan persalinan yang baru, iaitu Abdul Rabbani, hamba Allah yang bersifat Rabbani. Apa maksud bersifat Rabbani? Yang hidup bersistemkan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang Rabbani. Dari segi pemikiran, cara berfikir, dari segi percakapan, cara bercakap, dari segi akhlak, dari segi akidah, dari segi amalan, fiqh, puasa dan sebagainya, mesti ada perubahan. Dia sentiasa mulazamah dengan sifat takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istiqamah dengan manhaj Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Jadi kita tengok Nabi Nuh alaihissalam mengambil masa 9 atau 50 tahun untuk memastikan Islam sampai kepada masyarakat. Di 9 atau 50 tahun itu Allah Ta'ala peruntukkan untuk Nabi Nuh alaihissalam segala kudrah, masa, tenaga, pemikiran dicurahkan untuk memastikan masyarakat ini kembali kepada Islam. Antara benda yang penting dalam dakwah, kalau kita baca buku Usul Dakwah karangan Dr. Abdul Karim Zainal, kalau tuan-tuan ada masa itu pergi dekat kedai Syabab ni, buku Syabab dekat Pavilion, dia ada terjemahan Usul Dakwah dalam bahasa Melayu. Kita sebagai seorang pendakwah mesti ada perasaan kasih kepada orang yang kita nak ajak kepada Islam. Menganggap mereka ini silap, salah, dan mesti diperbaiki dengan sungguh-sungguh. Nak baik satu benda yang mencapai, kerana orang ni dia ada pegangan hidup. Orang ni ada pegangan hidup. Jadi bila ada perasaan kasih dan mengambil masa yang lama, maka dia boleh mencapai kejayaan. Mesti dapat kejayaan. Apa kejayaan? Yang pasti kalau dia ikhlas, Allah Ta'ala iktiraf kerja buat, dianggap sebagai amal soleh. Kemudian yang keempat, ad-da'watul ilahiyyah tatasadamu ma'a qawiyyun ijtima'iyyatin 'adidatin. فهي تتصادم مع الملل ووجهاء القوم الذين يعيشون على استعباد الضعفاء واستغلالهم، كما تتصادم مع كل متأله من الناس، سواء كان تألهه بالتحليل والتحريم وهو يشعر بعقله للناس، أو يحب أن يرفع الناس إلى درجة الإله يخافونه ويرجونه ويعظمونه، كما تتصادم مع كل ضال يعبد غير الله سواء كان معبودا حسيا أو معنويا. Dakwah Islam, dakwah ilahi pasti akan bertemu dengan kekuatan masyarakat yang berbagai. Sebab kita sebut tadi, saya sebut awal tadi, bila Nabi bawa prinsip Tauhid di Mekah, menggoncangkan dan menggemparkan Mekah. Kenapa Mekah menggoncang? Kerana dia telah mengusik beberapa perkara sensitif dalam masyarakat kita. Di dakwah ilahi ini mesti akan bertemu. Kalau kita buat dakwah ini betul-betul mengikut dakwah Nabi, mesti bertemu. Dan mesti akan ada orang yang memusuhi kita. Mesti ada. Sebab yang kita ajak itu
adalah benda yang bertepatan dengan selera nafsu orang-orang yang di hadapannya. Nafsu memang tak suka benda baik. Yang kita ajak benda baik, yang dibuat adalah benda yang buruk dan selera dengan nafsu. Jadi hamba-hamba nafsu ini dia akan memberontak. Bila dia memberontak, dia akan bertingkah. Tidakkan dia ni ada yang agresif, ada yang kurang agresif, itu pula. Tapi mesti ada yang ketemuan. Sekurang-kurangnya penghinaan ataupun macam-macam itu. Lalu Nabi Nuh dalam dakwah mesti bertemu dengan kekuatan, disebut kekuatan qawi ijtimaiyatin, kekuatan masyarakat, kekuatan